Jadi masalah hak malam kita tak puas hati sikit. Nah, jadi amo nak royak, lepas tu demo nak tanya gapo tanya, tapi amo nak wiki kenyataan soalan demo tanya semalam, masalah Coca-Cola. Nah, Coca-Cola, jadi masalahnya Coca-Cola saat ni tu apa arti? Jadi semalam tu jadi kita tak ada nak telitah dan pula kita tak ada nak tersila dan tergambar. Jadi Coca-Cola ni, jadi amo biasa pergi di Saudi. Dulu Coca-Cola tu ada di Saudi. Tapi apabila dia mau balik daripada Coca-Cola mau paling belakang. Ya jadi makna gapo? Ya jadi makna la Allah, la Muhammad. Ya jadilah tu. Tu makna daripada Abdul Rahman dia tanya saya semalam tu, dia kata apakah makna Coca-Cola? Coca-Cola tu ada apakah hukum air tu, adakah kita boleh minum air Coca-Cola? Lepas tu kamu pergi di Saudi saat ni tu, dulu Coca-Cola tu ada, tapi apabila demo nak soyokkan kulit dia, maka paling belakang dia bunyi makna nak la Allah, la Muhammad. Tidak Allah, tidak Muhammad. Lepas tu apakah hukum air ni kita nak minum? Maka jawab tak boleh nak minumlah air ni, sebab air ni ditulis kata tidak Allah, menolakkan tentang ketuhanan dan menolak tentang Muhammad sebagai Rasulullah, utusan Allah. Tak boleh nak minum. Satu. Kerana pertama Coca-Cola tak boleh kita nak minum dengan sebab makna Coca-Cola dengan makna Coca dengan makna la Allah, tidak Allah, makna tolak ketuhanan yang sebenar daripada Allah dan tolakkan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Ini kerana pertama, ilat yang pertama. Yang kedua tak boleh nak makan sebab puak air tak boleh kita nak minum dengan sebab Coca-Cola ni dikatakan dia duk bantu sumengi dia ni, dia duk sumengi kepada siapa dia? Yakni dia duk bantu kepada orang-orang Israel beli alat senjata untuk membunuhkan orang-orang Islam kita saat ni tu di Palestin. Itu dua ilatnya tak boleh kita nak minum, tak boleh kita nak menega, tak boleh kita nak menega dengan air ni. Sebabnya yang pertama air ini ditulis Coca dengan makna la Allah, Cola dengan la Muhammad, tidak jenis Allah dan pula tidak Allah Ta'ala. Makna Allah tu diingkarkan, Allah Ta'ala tidak kita bertuhankan, Nabi Muhammad kita tolak daripada risalah dan rasulnya. Ni tak boleh ni. Yang keduanya kerana sumbangan itu daripada hasilan jual Coca-Cola tu, maknanya bantu kepada Yahudi membunuhkan orang Islam. Tu soalan yang pertama dia mau tanya malam, amo nak proses dan amo nak perlah sikit daripada mau tanya gaduh malam Abdul Rahman tanya tu, saya nak jawab dengan cara dengan cara-cara jadi terliti ataupun terapi saat ni tu tak boleh semalam tu gaduh-gaduh kerana masalah ni dia pelik sikit. Maka kita teringat daripada maknanya daripada kita pergi Saudi tu la Coca dengan makna la Allah dan Cola tu la Muhammad. Hak tu dia mau kita tengok sekali lagi. Lepas tu malah mau tak puas hati lagi pula masalah dia mau kata tawai taikam kapacau tu. Masalah tu tak ada apa lah tawai taikam dah. Taikam ni daripada kelimah-kelimah orang panggil kelimah-kelimah yang yang tersepatut apabila kita pergi kepada hadapan bagi pembesar-pembesar, sama adalah pembesar daripada orang Islam kita, pembesar daripada mana pun, makna kita kena beradab. Mana kata orang Islam itu kapacau, mana kapacau tu tak ada jadi masalah sebab kita kita tawai taikam saat ni tu dengan kelimah-kelimah yang tercomel kepada orang-orang yang besar saat ni tu, makna kata kita nak ihtiram kerana dia tu orang besar. Misalnya orang besar dalam Islam kita nak besar, bukan nak ta'abbudi, bukan kita nak beribadat kepada dia. Supaya ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni mau nak misal, Allah Ta'ala suruh kepada para malaikat semua sujud pada magi adana. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian kita katanya masalahnya orang saat ni tu Allah Ta'ala kata pada para malaikat, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
pada ketika dan masa berkata kami, yakni Allah Subhanahu wa taala firman bagi para malaikat, usjudu, sujudlah oleh kamu hi para malaikat yang ada 7 lapis langit ini, li Adam, bagi Nabi Adam. Kamadi Allah Taala suruh malaikat sujud pada Nabi Adam ni, sujud ni ta'abbudiyan ke? Haida, bukan sujud pada Nabi Adam untuk beribadat, yakni sujud kerana ihtiraman lahu wa ikraman lahu, yakni kerana nak hormati dan nak membesar kepada Nabi Adam. Adapun kalau masalah Tuhan suruh, adapun masalah ibadat kepada Nabi Ahad tu Tuhan tak ada suruh tika ni kerana ihtiram dan kerana nak membesar. Lepas tu kemudian kita saat ni kita masuk dalam majlis besar-besar, kita tekan pecau. Nainam kita kapacah ni orang panggil kerana nak beradab kepada pembesar-pembesar, bukan kerana kita nak ibadat, nak sembah dia. Ini tak ada masalah ibu bapa dan saudara-saudara. Dan satu lagi, nak mau tanya mau semalam masalah amalan gapo, masalah nak wi mudah beranak, nak wi amalan gapo, nak wi kelak saat ni tu mudah. Dah. Dan nak wi mudah saat ni tu nak wi mudahkan masalah beranak malam meroyak dah. Amalan nak wi mudahkan beranak yang pertama sekali, kita baca surah Maryam. Baca surah Maryam tu bila? Yakni kita baca surah Maryam. Jadi apabila kita saat ni tu perut duk bunting, duk menanggung dan lagi pula duk perut besar tu, lebih kurangnya kita kata 7 bulan ataupun 6 bulan ketika tu kita menekankan baca surah Maryam. Satu. Yang kedua, kalau kita nak mudah lagi, maka kita pergi minta minyak, buat dengan minyak zaitun, wituk guru buat ataupun orang-orang soleh buat minyak, maka kita titik di dalam air panas saat ni 3 titik, lepas tu buat minum setiap pagi. Yang 3, amalan orang yang perut besar kalau nak anak tu cerdik, maka kita baca surah Luqman. Surah Luqman, baca di awal lagi. Apabila kita tahu tak kita perut besar, tok laki tahu tak bini lekat perut, pakak baca. Duk le asmaya semua. Kalau nak anak juruh, suami duk le asmaya dan pula isteri duk le asmaya, lepas tu baca kanaka, pakak baca surah Luqman. Yang ketiga, yang keempat, siapa-siapa dia nak anak tu akhlak molek, nak anak tu berjuruh. Ni mau nak royak ni, nak tambah sikit amalan. Malah dia mau tanya amalan gapo nak mudah beranak. Nak mudah beranak, yang pertama baca surah Maryam ketika kita kandung masa 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Lepas tu makna kita makan minyak yang dibuatkan oleh orang-orang soleh macam Tok Guru. Yang 3, kita nak anak kita bijak asal ni baca suratul Luqman. Yang keempat, kita nak anak kita berjuru, nak akhlak tu molek, nak akhlak tu semacam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita amalah amal surah Muhammad, amal surah Muhammad. Tiap hari kita suami pun baca surah Muhammad dan pula bini kita baca surah Muhammad. Yang kelima, yakni kalau kita nak anak kita saat ni tu, jangan anak kita tu comel, betul ke rupa comel, banyak baca surah Yusuf. Belum daripada Tuhan nak betulkan rupa anak, jadikan mage manusia. Misalnya mula-mula jadi satukan nutfah, air titik air mani. Lepas pada tu jadikan seketul darah, lepas tu jadi seketul daging. Kita baca dah tika tu dia panggil baca surah Luqman, dah baca surah Yusuf. Supaya kita nak anak kita saat ni tu janguk dan comel. Ni 5 kali ibu bapa. Kalau dia mau tanya mau nak puas sikit, nak perlah sikit daripada soalan dia mau tanya. Kalau nak mudah beranak, bacalah surah Maryam. Yang kedua, minta menyuk daripada orang soleh, daripada semacam guru dan ustaz. Yang ketiga, kalau nak cerdik, baca surah Luqman semua. Yang keempat, kalau nak anak tu berjuru, yakni kita baca di awal-awal kandungnya kita tu, yakni daripada surah Muhammad. Kalau kita nak betul anak kita tu bik tu janguk dan comel rupaannya, yakni kita baca surah Yusuf alaihissalam. Dia tamu tanya kata rana ni, kamu nak jawab sikit, dia mau tanya habis soalan, dia mau tanya malam, drop puan. Ya sung setika nakrab. Dah. Prak san ya cetik. Prakan sangkum ya kata sisip Islam tamdai maika. Rat cak hai 5,000 บาท สำหรับคนทำPrakan sangkum ni masalah lah ni, masalahnya kajian nak kan 50 5,000 pada kita. Jadi apabila kita buat prakan sangkum,
ne 40 Islam tamdai maika. 40 ni gapo ni perakan sangkum. Mocuk gapo maksud dia tu mocuk tu kita tak faham tu mocuk sisip Islam tamdai maika rat จะให้ 5,000 บาทสำหรับคนทำgapo ni. Tapi faham dah yang nak tu. Nah. Gapo tu nah. Kalau salam baba pucai yo ya tolak ที่ tolak แต่ผู้หญิงท้องตกไหม tengok dulu dah. Jadi masalah pangkal sangkum ni kalau kita kira mari nak ibu bapa di dalam Islam tu ya tak ada. Masalah perakan ni ya tak ada di dalam Islam. Nah di dalam Islam tu nah dia kata kerajaan nak bagi boleh atau tidak. Masalah pangkal sangkum ni masalah kita hak dulu baru ni rau canak ataupun rau mai tingkan tu kan. Hak tu tak ada masalah. Pangkal sangkum matra sisip. Nah, jadi masalah ni ada jadi kelabu sikit tujuh masalah ni, masalah pangkal sangkum. Jadi kita nak ambil duit 5,000 tu boleh, tapi syarat kita kena perakan sangkum. Bayar 80 kok ke berapa kok tak ingat dia mondok royak. Adapun rau canak baru ni duit kita nak ambil tu tak ada masalah. Duit yawi kita dah tak ada kena perakan gitu gini. Ni makna yawi kita tapi nak tarik balik jugalah. Masalah tiap-tiap orang tu kena perakan sangkum. Berapa puluh kok, 80 kok, apa puluh kok tahu. Adapun rencana ramai cingkang baru ni tu kita gimik duit ada jadi masalah dengan tuai kedai. Ada masalah. Jadi duit kita 5,000, patut pihak kalau kita nak ambil barang tu yawi tapi nak ambil duit ya kena hak sibuk tu masalah duk bahannya jadi reba tak jadi reba. Hak tu masalahnya. Dah. Jadi kalau kita kira perakan sangkum ni di dalam Islam kita ya tak ada di mula. Perakan ciwik ni tak ada. Siapa dia perakan ciwik? Tak ada malaikat illallah. Allah Ta'ala saja ya perakan kita. Allah Ta'ala saja nyawa. Tak ada siapa dia boleh perakan ciwik kita. Tak ada siapa dia boleh jamin nyawa kita. Misalnya siapa aja. Okay? Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tu yang kata dah. Dah apabila datangkan akan mereka itu oleh ajaluhum, oleh ajal mereka itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak ada siapa dia boleh melewati satu saat, satu minit, wala yastaqdimun, dan satu dia nak boleh mendulu satu minit. Misalnya nak mati esok, dia nak dulu hari ni nak mati dah. Ataupun nak mati tahun depan, dia nak mati tahun ni dah. Ni masalah orang boleh jaminkan nyawa kita Allah Subhanahu wa taala. Tujuh duit hanya nak duit tu tak ada masalah, tapi pakkan tu masalahnya. Kerana di dalam Islam tu dia tak ada, cumanya kalau kita ni nak ambil duit, tapi nak ambil duit dia sakut di perakan sangkung tu. Perakan sangkung tu dia masalah. Kerana di dalam Islam tu hak matra 40 saat ni tu perakan sangkung ni dalam Islam tu dia tak ada. Sebab masalah perakan sepuluh dok main duit perakan tu lah, perakan ciwit ke apa gitu ni, semua orang kerja tu ya tak jadi jelas, tak jadi jelas. Lagi pula fok-fok buat kerja tu kadang lama-lama dia jadi pening, lagi pula lama-lama dia nak jadi terbelik, lama-lamanya dia sendiri penguasa kotak sedap. Kenapa? Kita ni boleh jaminkan nyawa orang, kita boleh jaminkan ciwit orang, kita boleh jaminkan nyawa orang, kita boleh jamin. Tak ada siapa dia boleh jamin. Tuhan kata mu kena mati esok aja, mu kena mati. Lepas tu siapa yang nak perakan? Tu perakan di segi lapar saja. Hakikat tu tak ada boleh nak perakan. Jadi duit ni nak ambil tu sebab sakut tu tak comel tu, tak comel dengan perakan tu. Dah. Jadi kita ambil, lepas tu sakut dengan perakan. Kena perakan sangkum. Tapi nak ambil tu ambil. Tapi duit ni kalau nak ambil pun ambil tak ada apa. Kalau nak ambil tu tak usah dak buat makan, tak usah buat melanya dalam rumah. Kalau nak ambil juga tu, nah duit ni kita pergi buat beli pamper anak. Pergi beli barang-barang pesing lain daripada tu. Jangan dak ambil duit ni pergi beli beras, pergi beli saka, pergi beli tu ni, lepas tu buat klik buat makan, buat minum, lepas tu jamu belaka anak kita. Ni jadi masalah sikit ni. Jadi kalau duit ni nak ambil sebab kita kena perakan sangkum, tapi duit ni kita ambil tu sekadar buat beli-beli pamper, buat beli benda-benda hak yang hak tak masuk dalam perut kita tu. Nah, nak ambil tu tak ada masalah, dia nak duit kita tak ada salah apa duit dia nak duit kita. Patiyata salam baba pucai. Ya tinggal ya tolak. Ya tolak 3 tepu ying tong tok mai. Jadi masalah orang jatuh. Dia tolak.
tolakkan orang tino dia, tolakkan isteri dia. Di dalam masa isteri dia tu perut besar. Nah, kamar dia jatuh ke tak jatuh? Ha deh, dia tolakkan isteri dia saat ni tu jatuh ke tak jatuh? Ha masalah. Jadi kita pergi kepadanya, kepada masalah ayat kata at-talaqu marratan ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata at-talaqu marratan, bermula tolak tu 2 kali. 2 kali bagi siapa? Yakni bagi orang merdeka. Nah, tu tengok dalam surah Baqarah tu nah. At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum biihsan. Bermula tolak tu 2 kali. Bagi orang merdeka 2 kali boleh tolak. Kalau tolak trik 3, bermakna kata dia dengan isteri dia tu habis dah, orang panggil klerek kru di antara suami isteri, orang panggil cop sekat tu habis. Jadi kalau 2 orang ni, misalnya kita atas si Dollah dengan si Fatimah, kamar dia Dollah tolak dah Fatimah 3 kali, makna kata dia saat ni nak menikah, nak duduk sekali tak dia habis klerek dah. Kalau Abdullah nak Fatimah semula, Fatimah nak nikah Abdullah, dia kena pergi Cina buta, kena pergi Cina buta. Lepas dia tanya orang jantan, dia tolakkan bini dia 3 kali di dalam masa keadaan perempuan tu tong, yakni perut besar. Jatuh ke tak jatuh? Jawab katanya jatuh, tapi masalahnya haram. Ulama larang supaya juga masalah tolaklah oleh suami akan perempuan di dalam haid, di dalam masa mari haid. Berarti molek ibu bapa dan saudara. Demo tanya kata jatuh ke tak jatuh? Masalah suami tolak 3. Hei Fatimah, aku tolakmu 3 kali tolak. Tak aku tolakmu 3 kali tak apa, aku tolak akan dikau, aku tolak akan dikau, aku tolak akan dak. Tapi aku tolak 3 akan dikau. Deh. Fatimah saat ni duduk mengandung, duduk perut besar. Jatuh ke tak jatuh? Jawab kata jatuh, tapi haram orang panggil tolak ketika tu syarak larang dan Tuhan pun larang. Larang mana? Larang tok lelaki nak tolak isteri di dalam keadaan isteri tu perut besar. Sebab apa dilarang? Sebab apa ditegah? Sebab apa berdosa? Tolak tu jatuh tak? Jawab kata jatuh, tapi nya haram, berdosa tok lelaki saat ni. Kenapa boleh kata berdosa? Yakni kerana buat pada menyakiti isteri. Dah. Golekkan kita kata apabila orang tino kita tolakkan akan dia, maka dia kena tunggu kan nak berlaki baru, yakni dia kena tunggu 3 quru. Hak Tuhan kata dalam Quran, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin يتربصن بأنفسهن 3 قروء. Makna kata kalau perempuan biasa dia tak ada perut besar, makna apabila tok lelaki dia tolak dia kena menunggu-nunggu dan dia kena menanti-nanti supaya nak menikah baru pula, orang panggil di dalam masa 3 quru. Tu mana? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Makna perempuan yang ditolakkan oleh tok lelakinya, dia kena tunggu-tunggu. Nah, akan masa dia saat ni tu nak berlaki baru, dia kena tinggal 3 quru. Hak ni ditakwilkan 3 quru. Amo nak takwil sikit. Amo nak paling yang ditakwilkan oleh Imam Syafi'i kita, yakni mengikut daripada mazhab Zaid bin Sabit. Maka Zaid bin Sabit kata 3 quru dengan maknanya 3 tuhrin, yakni orang tino dan perempuan yang kena talak, dia kena tunggukan 3 kali suci. Makna yang mari he, lepas tu dia suci. Yang mari he, lepas tu dia suci. Yang mari he, dia suci. Makna sekurang-kurang suci perempuan, yakni 15 hari, 15 malam, itu makna sekurang-kurang suci bagi perempuan. Maka Zaid bin Sabit katanya 3 kali suci. Dan pula berpegang dengan perkataan Zaid bin Sabit, yakni perkataan ulama sahabi oleh Imam Syafi'i kita, makna kata para puan yang kena talak yakni 3 kali suci. Makna 3 bulan. Makna terlepas mari he suci, lepas mari he suci, lepas mari he suci. Tapi mazhab bagi Abu Hanifah yang mengikut takwil bagi Umar Ibn Khattab, makna 3 quru ngana 3 hiyadin. Makna 3 hiyadin 3 kali mari he.
Deh. Kemudian para puan yang biasa sebab apa ni hikmat Allah Taala apabila tok laki tolakkan isteri. Pada makna orang tina dalam sebulan dua bulan ketika dia tolak tu, makna kata pada makna isteri dia lagi. Tapi pada dia nak tidur duduk tak boleh dah. Tapi maknanya dia nak rojok balik pun boleh. Tok lelaki nak rojok balik pun boleh. Tapi kalau dia nak tinggal sebab tu Tuhan sebut tu at-talaqu marratan, tolak tu 2 kali bagi orang lelaki merdeka, fa imsakun bi ma'ruf, ataupun dia nak pergi isteri dia kena pergi dengan molek. Kalau dia nak jadi isteri lagi nak rojok balik, tolak sebagai nak hajar adat dia tak reti dah, maka tok lelaki nak hajar. Lepas tu nak pergi semula pergi dengan baik. Au tasrihum bi ihsan, ataupun dia nak lepaskan isteri dia pun kena lepas dengan comel. Maka orang tina sebab apa hikmat ya saat ni tu apabila tok laki tolak 3 kena cukup tu 3 kali suci 3 bulan. Kadang-kadang tak sampai 3 bulan, sebulan lebih-lebih puasa nak berlaki baru. Royak tu email kata habis dah weh. Siapa dah weh 3 iddah. Ni bahau ni nikah tak sah. Kerana apa hikmat Allah Taala suruh siapa 3 iddah? 3 kali gapo kena siapa iddah? Kena 3 kali suci. Kerana untuk Allah Ta'ala nak proseskan rahim para puan takut pergi bercampur air mandi lelaki nah tok lelaki yang pertama dengan tok lelaki yang baru. Itulah hikmat yang Allah Ta'ala suruh para puan saat itu suci dia tu sampai 3 bulan ataupun 3 kali suci supaya takut jadi beripung di antara air mandi tok lelaki yang pertama dengan tok lelaki dua. Apabila dia nikah baru maka air mandi tok lelaki dulu tak ada jadi bercampur. Anak piawih tok lelaki pertama tok lelaki nampak mih-mih pemamak tu masalah. Kama dia sebab apa masalah talak 3 tu haram jatuh tapi haram. Kenapa? Kerana iddah bagi orang tino hak lekat perut. Orang tino hak perut besar. Orang tino hak putih ni iddah dia bukan 3 bulan. Misalnya tok laki dia tolak dia tu duk kandung dia tu perut besar baru 2 bulan. Gi cek di rumah hospital ataupun cek di bomo kata perut dia baru 2 bulan weh. Lepas tu apabila tok laki tolak ya jatuh. Tapi iddah dia bila dia nak boleh nak boleh berlaki baru. Misalnya kita kata iddah dia tu tok laki tolak perut baru 2 bulan. Dah. Perut 2 bulan, maka perut 3 bulan, perut 4 bulan, perut 5 bulan, perut 6 bulan, perut 7 bulan, perut 8 bulan, perut 9 7 bulan situ. Lepas pada tu beranak pada. Beranak saat ni tu baru maka darah nipah lagi berapa bulan, sebulan lebih. Jadi 8 bulan. Kena nipah panjang jadi 2 bulan, 9 bulan. Makna dia nak tunggu lepas iddah boleh nak berlaki tok laki baru. Nak boleh suami baru, nak boleh kahwin suami baru. Iddah dia sangat-sangat panjang. Maka jadi zoling. Maka tok laki itu menzoling kepada isterinya. Sebab itulah Allah Ta'ala menegahkan nak tolakkan para puan. Walaupun 1 tolak ataupun 2 tolak, 3 tolak. Kerana orang panggil menzoling kepada para puan, iddah dia tu sangat-sangat panjang ibu bapa. Sebab tu jatuh ke tak tolak? Jatuh. Tapi haram berdosa tok lelaki tolak di dalam masa orang tina mari bang. Orang tina tu duk buktikan apa? Kerana jadi panjangkan iddah. Apabila panjang iddah nak berlaki baru pun tak boleh. Kerana makna apa? Iddah dia tak habis. Lagi mana dia tak letak anak, lagi mana dia tak beranak, maka selama tu dia nak menikah baru tak boleh. Itulah jawab pel lebih kurang. Dia kata lagi soalannya hak saat ni tu. Baitun. Muslimah, baitu muslimah. Dia tanya lagi tu tanda jatuh tolak tapi haram kerana iddah tu panjang menjadi menzoling kepada satu para puan itu. Dia kata babo lautalu rauto. Lau tong an surah Ar-Raiban ที่จะให้ลูกเป็นคนที่เรียบเป็นลูกที่อยู่ในอีหม่าน Jadi kalau anak kita besar dah ibu bapa tapi anak kita jadi degil, anak kita jadi tak reti, nak jadi berjuru sikit, nak duduk di dalam email, nak duduk dengan kata kan banyak kayak gitulah kita learning dia anak tu besar panjang. Sebab itulah orang tua kata mu nak hajar, mu nak gapo, nak Islam, nak gapo ketika rebung. Apabila ketika rebung kita nak tuik lagu mana, nak buat lagu mana, ia tak jadi masalah. Tapi apabila anak jadi buluh, jadi besar tu ya payah kita nak tuik sikit. Tapi amo nak royak. Jadi amo nak royak kepada pada kak kita ni namanya not
Jadi kat kita ni dia tanya nak buat ke mana anak kita saat ni tu masalahnya besar dah, besar panjang dah, tapi kita nak wiya tu duduk dalam email, duduk dalam Islam dengan kata yang pertama sekali amo nak neknam nah, babo nak neknam kepada kak ni. Dah. Jadi kita bacanya setiap kali kita baca suratul An'am daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun wallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Sampai sekat tu kak nah. Dah. Kak baca ayat tu boleh 3 kali. Tiap-tiap kali kita nak basuh berah, maka kita basuh berah kita bacakan suratul An'am, maka kita siuk dalam berah, mintalah ya Allah ya Ilahi, minta memperlemuklah hati anakku, minta membukalah mata hati dia di jalan kebajikan dan jalan kebaikan. Baca suratul An'am. Malam-malam kalau dia tidur tak khabar, kita siuklah sapu tapala dia dengan suratul An'am. Lagi pula kalau kita nak bercomel lagi, maka kita puasa hari anak kita beranak. Ia lahir hari apa? Misalnya ia lahir hari Ahad, kita puasa hari Ahad. Kalau ia lahir hari Senin, kita puasa hari Senin. Kalau ia lahirkan hari Sabtu, kita puasa hari Sabtu. Maka berkat matahari nak jatuh, saat ni dekat-dekat mengorek, maka kita asmaya cuci tubuh, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala kita tergambar anak kita ambil daripada kepala sampai kaki, maka kita nampakkan hati dia sebelah kanan, minta Tuhan buka jalan kebajikan, jalan kebaikan, dan pula gambar lagi minta Allah Ta'ala buka jalan, tutup jalan kejahatan dan pula jalan tak baik. Gitu lebih kurang. InsyaAllah ibu bapa aman nombor tak ada jawab tu dah. Masa panjang, insyaAllah kita akan jawab malam esok sikit sebanyak dah. Maka mohon agak kemaafan masa pun sayuk dah. InsyaAllah malam ni kita minta sekadar ni masalah. Soalan dia mau tanya, mau tak ada jawab tu, mohon agak kemaafan. Takut jadi jah malam. Bagi ibu bapa kita pun jadi jah malam. Maka sekadar ni dulu malam ni. InsyaAllah kita jawab soalan lagi mau tak ada jawab. Dan pula tadi tak nyata tu, insyaAllah kita jawab malam esok pula. Maka sekadar ni dulu. Ibu bapa, maka agak kemaafan lah. Kalau mau jawab tak betul dengan hati, tak betul dengan kandak, kalau silap salah, maka itu daripada hawa nafsu amba. Kalau mana hak betul, mana hak comel, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kau maafkan dan andai haraplah keampunan daripada ibu bapa semua kita dekat kita hidup di dalam ajaran Allah, duduk dalam mana garisan Allah, maka kita semua sabar, insya-Allah sabar saat ni, dan kita berpegang dengan agama Allah, kerana zaman kita Nabi kata dah zamanus sabrin, tapi kita berpegang juga dengan Allah dan pergi dengan agama, insya-Allah Allah Taala akan bagi kepada kita semua daripada pahala 50 mati syahid. Insya-Allah ibu bapa, harapnya kepada kita semua dirahmati oleh Allah dan kita semua dilubungi oleh Allah Taala dengan rahmat dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita semua Allah Taala akan bagikan jaran, bagikan anak-anak yang soleh dan anak-anak yang terbaik dengan katanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisail muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.